Orang sanggup tinggal mak ayah dia. Daripada kecil, mak dia bela dia, besarkan dia, ayah dia sayangi dia, beli apa saja dia nak. Tapi sampai satu ketika kerana cinta, kononnya dia sanggup tinggal keluarga dia. Ya, kerana cinta dia sanggup makan pasir. Okay. I tak ada kerja ni, nak kahwin dengan you. You nak kat I ni, you tahu tak, I tak ada kerja ni. Tak apalah, kita makan pasir je lah demi cinta. Wah, nak makan pasir. Tidak ada suatu nilai yang paling besar dalam diri kita, sekiranya dalam diri ni terbitnya rasa cinta yang teramat ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada tauhid yang telah bersemi, tauhid yang telah berada, yang mendalam dalam jiwa kita masing-masing. Ya, kalau ada tauhid tetapi tidak mencetuskan rasa cinta kepada Allah, maka dia tidak akan ke mana. Kerana berapa ramai manusia ini katanya bertauhid kepada Allah, tapi hidupnya penuh dengan syirik kepada Allah. Ya, kita boleh lihat dalam satu persatu contoh-contoh yang kita bawa ke depan nanti insya-Allah. Jadi walau bagaimanapun, umum idea risalah ini ingin membawa kita dalam suatu proses mencapai tahap kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau membezakan antara pelbagai bentuk ibadah. Imam Arsalan, kita dah banyak ibadah kan? Ibadah puasa, ibadah tadarrus Al-Quran, tilawatul Quran, ibadah malam, ibadah di siang harinya, di malam harinya, dengan solatnya, dengan sedekah, dengan segala-galanya. Maka di sana ada perbezaan. Kadang-kadang perbezaan dari segi nilai ibadah. Ya, ibadahnya sama. Kalau kita tanya soalan, sahabat-sahabat Nabi dulu puasa berapa hari? Sahabat Nabi dulu, dia puasa Ramadan berapa hari? Kenapa tak wani nak jawab? Tak wani. 30 hari lah Ramadan kan. 30 hari. Dia sembahyang berapa waktu? 5 waktu. Ya. Ke dia orang 6 sebab iman dia kuat. 5 juga waktunya. Dia baca Quran berapa juzuk? Nak tanya lagi soalan? Tak payahlah kan? Apa maksudnya? Sama. Tapi nilai iman mereka, nilai cinta dan rindu mereka kepada Allah dan Rasul terlalu amat jauh beza. Kenapa? Kenapa? Kenapa iman dia kuat? Kalau kita cakap iman dia kuat, Ustaz. Kenapa iman dia kuat? Kerana cinta. Kerana cinta ni ada sesuatu kekuasaan. Atau kita kata apa ya? Kita nak kata apa? Energi ke apa? Apa-apalah bahasa. Ya, satu kekuatan yang tak mampu ditandingi oleh sesiapa. Orang sanggup tinggal mak ayah dia. Daripada kecil, mak dia bela dia, besarkan dia, ayah dia sayangi dia, beli apa saja dia nak. Tapi sampai satu ketika kerana cinta, kononnya dia sanggup tinggal keluarga dia. Ya, kerana cinta dia sanggup makan pasir. Okay. I tak ada kerja ni, nak kahwin dengan you. You nak kat I ni, you tahu tak, I tak ada kerja ni. Tak apalah, kita makan pasir je lah demi cinta. Wah, nak makan pasir. Kan? Dulu-dulu masa muda-muda, kan tak pernah cakap. Habis kita nak duduk kat mana? Kita duduk bawah jambatan cukup lah. Janji cinta kita, nak bawah jambatan, subhanallah. Dulu kan, punya ada rasa sebuah kekuatan. Kenapa tidak dihalalkan kepada yang mencipta kita? Yang memberi nyawa dan hidup kepada kita. Yang membesarkan kita, yang menyihatkan kita, yang memberi segala apa yang ada pada hari ini. Kenapa? Ya, kerana tauhid yang ada dalam diri ini tidak cukup. Kita nak kata apa ya? Dari sudut fahamnya, dari sudut rasanya, dari segi penghayatan dan menyelaminya. Jadi ya, ibadah yang paling rendah ialah ibadah yang dilakukan oleh seseorang tanpa jiwa kehambaan. Dia buat, dia solat, tapi ada jiwa kehambaan tak ada. Sebab lepas dia solat tu, dia keluar, dia jadi hamba lain. Hamba nafsu, hamba harta, hamba dunia. Waliyazubillah, kadang waktunya menjadi hamba syaitan, sedangkan selepas solat sepatutnya jadi hamba Allah. Betul ya? Baik. Yang mana tujuan ibadahnya hanyalah untuk mendapat balasan. Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa tidak ada jiwa hamba dalam diri dia? Ya, yang mana tujuan ibadahnya hanyalah untuk mendapatkan balasan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan ibadah itu lillah. Tapi sebenarnya berapa ramai di kalangan kita, termasuk mungkin saya sendiri, mungkin kita semua, mungkin kita tak boleh nak confirm pada diri orang lain, tapi mungkin diri kita, kita tahu. Ya, bukan lillah, tapi li nafsi. Tahu kan? Dalam bahasa Arab, untuk diriku. Bukan untuk Allah. Sebab tu Allah tekankan sangat. Solat untuk Allah, puasa untuk Allah, sembahyang untuk Allah, sedekah untuk Allah. Pada zahirnya untuk Allah, tapi pada hakikatnya untuk
Diri sendiri, diri kita kan. Allah tidak berhajat kepada solat kita. Malaikat sudah cukup kalau nak betul-betul untuk solat. Kerana mereka tak akan berhenti solat. Kita ni solat berhenti, solat berhenti. Yang solat tu pun berhenti jiwa kita kepada Allah. Ya, kadang-kadang tertumpu kepada selain Allah. Baik. Ataupun sekadar takut diseksa. Untuk diri sendiri untuk apa? Untuk syurga. Untuk diseksa, untuk tidak mahu masuk neraka. Itu jelah kita meletakkan nilai solat kita. Kenapa solat? Nak masuk syurga. Kalau tak solat, takut masuk neraka. Tapi Allah Ta'ala ni maha bijak ya. Dia meletakkan dalam akal manusia. Sebab akal manusia ni, dia kadang-kadang dia memandang sesuatu itu penting. Tapi dia ada berapa? Dia ada kadang-kadang dia begini. Akal manusia ni dia ada 4 perkara. Pertama, terlalu penting. Ya, paling penting. Yang kedua, penting. Yang ketiga, kurang sikit penting. Yang keempat, tak penting. Ni dia duduk fikirnya. Yang paling penting, jangan masuk neraka. Masuk syurga penting aja. Tak? Betul? Dia bukan paling penting. Paling penting, jangan masuk neraka. Betul? Takkan baru nak fikir. Kita tengok Allah kan? Allah ni. Kalau dia cakap sembahyang, masuk syurga. Kalau tak sembahyang, tak ke mana-mana. Ramai orang tak sembahyang. Akan ramai orang tak sembahyang. Contoh, solat sunat. Berapa ramai orang solat sunat? Tak beramai dah. Nak banding dengan solat wajib. Sebab solat sunat kalau solat dapat pahala. Kalau tak solat, tak ada apa-apa. Maka akhir sekali orang tanya, ni ustaz wajib ke sunat? Sunat, oh sunat je. Tengok. Lepas tu bijaknya Allah kata, solat masuk syurga, tak solat masuk neraka. Jadi orang lebih takut yang mana? Paling penting jangan masuk neraka. Kalau tak masuk syurga pun tak apa. Sebab ada orang selamba je tak solat. Yalah, kita ingatkan pada diri kita lah kan. Pada diri saya, untuk saya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita belajar ni untuk kita. Jangan belajar atau mengajar. Sama, dia dua-dua tu sama. Ustaz-ustaz yang mengajar, saya lah, tak payah kita sebut ustaz-ustaz lain. Saya ni kalau saya mengajar untuk saya. Kemudian kita berkongsi. Puan-puan kena mendengar untuk diri puan-puan. Jangan untuk orang lain. Saya wakil hari ni ustaz, wakil apa? Ada datang ni mengaji wakil kan? Wakil kawan tak dapat datang, saya wakil dia. Lagipun saya mengaji ni untuk saya bagi ajar anak-anak saya. Tak. Yang pertama diri kita. Dan mengajar ni pun dia mengajar diri dia. Apa makna dia mengajar orang lain faham, dia tak faham-faham. Apa makna dia mengajar orang lain beramal, dia tak beramal. Maka dia kena tumpukan pada diri dia dalam hati dia. Tapi maknanya manusia ni, itulah manusia. Ya. Yang paling penting dalam hidup dia tak masuk neraka. Sebab tu dia solat. Kalau masuk syurga, tu penting lah. Penting juga, bukan tak penting. Okey ya? Sebab itulah Allah Ta'ala bijak. Dia dalam meletakkan faham akal kita. Tapi selama mana kita beribadah kerana diri kita untuk ke syurga dan takut diseksa dalam neraka, itu ibadah paling rendah nilai dia. Bukan tak ada nilai, jangan salah faham. Ada nilai, tapi nilai dia rendah. Ya, kerana kita masih terikat dengan diri. Dan terikat dengan sesuatu. Dia sebenarnya kita ni, kenapa Allah nak sangat kita terus dengan dia? Supaya Allah nak bebaskan diri kita daripada terikat dengan sesuatu. Kerana terikat dengan sesuatu ni memenatkan.